أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. Tersambung dalam Bulughul Maram. Ada hadis yang ke-331 wa an Amr ibn Salamah radhiyallahu anhu qala abi ji'tukum min 'indin nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam haqqan qala fa idza hadaratis salatu falyu'adhdhin ahadukum وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا قال فنظروا فلم يكن أحد أكثر مني قرآنا فقدموني وأنا ابن 6 أو 7 سنين رواه البخاري وأبو داود والنسائي. Dari Amr ibn Salamah radhiyallahu an, kata dia, qala abi, telah berkata bapakku, ji'tukum min 'indin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam haqqan. Ji'tukum, aku telah datang daripada sisi Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faqal fa idza hadaratis salatu falyu'azzin ahadukum, apabila telah datang waktu salat, falyu'azzin ahadukum, hendaklah salah seorang kamu azan. وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا, dan hendaklah yang menjadi imam di antara kamu itu أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا, yang paling banyak Qur'annya. قَالَ فَنَظَرُوا فَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَكْثَرَ مِنِّي قُرْآنًا. Kemudian فَنَظَرُوا, orang pun duk tengok-tengok lah. فَنَظَرُوا, mereka tengok, lihat antara jemaah yang ada. Falam yakun ahadun akthara minni Qur'ana, tidak ada orang lain yang mengatasi dia ataupun mengatasi aku, maksudnya yang paling banyak Quran dia lah. Faqaddamuni, maka mereka mendahulukan aku, maksudnya kedepankan aku. Wa ana ibnu 6 atau 7 sinin, dan pada ketika itu aku berumur 6 atau 7 tahun. Rawahul Bukhari wa Abu Dawud wan Nasa'i, diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Abu Dawud dan Nasa'i. Fihi anna al-adhan fardu kifayatin idza qama bihi man yakfi saqata 'anil baqin. Dalil menunjukkan bahawasanya azan itu fardu kifayah. Azan adalah fardu kifayah idza qama bihi, maka apabila ada orang yang azan, sebahagian orang yang azan, maka saqata 'anil baqin, tidaklah bermaksud setiap orang mesti azan. Maka setiap orang dipilih seorang saja muazzin untuk melaungkan azan apabila masuknya waktu salat. Wa fihi annal ahaq bil imami fi salati man huwa aktharu hifdhan lil Qur'anil Karim. Hadis ini juga memberikan faedah kepada kita yang berhak untuk menjadi imam di dalam salat itu aktsaru hifdhan, orang yang lebih banyak hafazannya kepada Al-Quranul Karim. Kerana Nabi SAW menyatakan wal ya'ummakum aktsarukum Qur'ana, hendaklah yang menjadi imam aktsarukum Qur'anan, yang paling banyak Qur'annya. Wa fihi jawadu
إمامة من لم يبلغ من المميزين حتى في الفرض فإن قيل لعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يعلم عن إمامته قومه. Dan daripada hadis ini juga jawaz, harusnya imam itu bagi mereka ataupun budak yang belum sampai lam yablugh, tak sampai umur lagi, minal mumayyizin, di kalangan budak-budak yang telah mumayyiz, hatta fil fardi, sehinggalah dalam bab salat fardu. Fa in qil, kalau dikatakan kemungkinan dalam kes ini, kemungkinan Nabi SAW tidak mengetahui tentang keimaman budak ini di dalam kaumnya, maka fal jawabu, maka jawabnya, innallaha qad alima dhalika bila syak, dah tentu Allah mengetahui tanpa syak lagi. Wa kaunullah ta'ala aqarrahu wa lam yanzil ala nabiyhi wahyun ala butlani imamatihi dalilun ala anna ma fa'alahu haqqun wa laysa bibatilin. Ada kemungkinan orang kata, kemungkinan kes ini, budak ni 6 tahun atau 7 tahun ini, iaitu Amr ibn Salamah, dia menjadi imam dalam keadaan Nabi SAW tak tahu. Maksudnya Nabi tidak sampai kepadanya maklumat budak ni jadi imam. Tetapi jawabnya, Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui. Dan wa kaunullah aqarrahu, Allah Subhanahu wa ta'ala aqarrahu, maksudnya Allah mengetahui, dalam masa yang sama tidak turun wahyu kepada nabinya. Perbuatan ini menunjukkan tak dibenarkan, tak ada dalil. Maksudnya berlaku sesuatu pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tentu itu zaman penurunan wahyu. Wahyu masih turun. Apa saja perkara yang dilakukan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau sekiranya ianya salah, dah pasti adanya wahyu bagi tahu. Dah pasti wahyu bagi tahu. Sebab ini melibatkan hukum hakam agama. Ini melibatkan salat. Ini melibatkan suatu yang bersangkutan dengan hak Allah Azza wa Jalla. Maka dah tentu, walaupun ianya berlaku, tiba-tiba tak ada dalil ataupun tak turun wahyu kepada Nabi SAW tentang perkara itu, ataupun tegahan daripada perkara itu, menunjukkan ianya masyru', ianya tidak ada masalah. Kalau sekiranya tidak boleh imam budak yang belum balik terhadap orang lelaki yang telah pun balik, maka sudah tentu sampai wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam banyak kes-kes yang lain, apa saja yang tak diikrarkan oleh agama pasti turun wahyu dan Nabi tahu. Oleh kerana dia berlaku pada zaman Nabi SAW dan tidak ada wahyu yang menyanggahi perbuatan tersebut, dah tentu ianya masuk dalam bab takrir. Masuk dalam bab takrir. Wa fihi anna at-tamyiz yakunu bis-sadisati aw sabi'ati hasba quwwati idrakil atfal. Umur mumayyiz dalam hadis ini boleh jadi 6 ataupun 7 tahun. Depends on kanak-kanak. Lihat kepada kanak-kanak, quwwatu idrakil atfal. Budak-budak walaupun belum balik, jika sampai umur mumayyiz. Apa maksud umur mumayyiz? Umur yang dah boleh berfikir, dah boleh tahu dah hak buruk dan baik. Itu mumayyiz. Itu maksud mumayyiz, boleh bezakan. Walaupun belum balik lagi. Hukum balik apabila seorang itu mencapai ataupun mimpi, kemudian keluar air mani, ataupun kalau sekiranya tidak datang mimpi sekalipun, para fuqaha menyatakan umur 15 tahun maka dikira telah balik. Dan antara tanda balik itu adalah tumbuhnya bulu kemaluan. So, tumbuhnya bulu kemaluan itu tanda balik, walaupun mungkin dia tak mimpi,
walaupun mungkin dia tak keluar air mani lagi. Wa kaunuha sab'an inda ba'dil fuqaha innama hiya amrun aghlabi allaqa bihil hukum. Dan disebut 7 ini inda ba'dil fuqaha, sebahagian fuqaha, innama hiya amrun aghlabi, secara aghlabnya umur 7 tahun mumayyiz. Wa fihi anna al-Quran sababu li raf'atil insan wa 'uluwi maqamihi fid dunya wal akhirah. Dalil hadis ini juga memberi faedah kepada kita bahawasanya Al-Quran itu mengangkat hamba-hamba Allah. Al-Quran mengangkat darjat. Al-Quran mengangkat darjat seseorang insan, dan ketinggiannya itu ataupun ketinggian makamnya di dunia dengan Al-Quran. Buktinya Nabi SAW, wal ya ummakum aksarukum Qur'ana. Hendaklah yang menjadi imam itu yang banyak Qurannya, maksudnya yang banyak hafazan Qurannya. Maka ini menunjukkan bahawasanya Al-Quran adalah mengangkat martabat insan, ataupun Al-Quran mengangkat makam individu. Lagi banyak Al-Quran dalam dirinya, lagi tinggilah darjatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana ilmu, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dan tentu Al-Quran itu ilmu, maka sesiapa yang ada Al-Quran dan lebih banyak daripada orang lain, maka dah tentu ketinggian makamnya lebih tinggi daripada orang lain. Wa fihi anna al-imamata afdalu min al-adhan. Antara faedah yang boleh kita ambil daripada hadis ini, kata dia, anna al-imama afdalu min al-adhan. Mansab, tempat kedudukan imam itu lagi tinggi daripada azan. Kedudukan imam lagi tinggi daripada azan. Li'anna al-imamah, kerana imamah itu, maka dia disangkutkan dengan ilmu. Imamah, menjadi imam, maka disangkut dengan alim. Ammal azan fa'ajazahu min ayyi ahad. Adapun azan, siapa-siapa pun boleh. Azan, siapa-siapa pun boleh. Wali anna al-imamata yata'allaku biha min ahkamis salah ma la yata'allaku bil azan. Dan imam bersangkutan dengan hukum hakam salat berbeza dengan azan. Maka azan untuk memberitahu telah masuk waktu. Adapun imam, dia mesti tahu hukum hakam salat. Tiba-tiba dia tertinggal tahiyat awal, dia pun gelabah, tak tahu nak buat apa dah. So imam mesti ada ilmu tentang imam lah. Imam-imam kita ni dekat negara kita ni, lantikan imam ni seniority. Dulu dia siak, ataupun dulu jemaah biasa lama, ataupun jadi siak nojah. Kemudian imam pertama mati, imam kedua tu naiklah imam pertama tak, sebab dia dah lama lagi. Imam ketiga naiklah jadi imam dua. Bilal muazzin yang ada yang paling lama tu naik jadi imam 3. Siak naik jadi Bilal. Sehinggalah siak ni daripada Bilal kemudian jadi imam lah, sampai jadi imam besar. Sampai jadi imam pertama yang asalnya itu siak. Kemungkinan ilmu tak bertambah, tapi garangnya macam berilmu sangat kan. Lebih-lebih pula macam dia tahu sangat kan. Pemilihan imam, contoh di Masjid Haram dan Masjid Nabawi, tengok hak yang jadi imam tu bukan orang biasa Hak yang jadi imam tu semua alim, semua orang ada ilmu lah kan. Bukan siapa-siapa saja boleh jadi imam. Tapi kalau kat tempat kita macam tu lah. Nak buat macam mana? Bukan tak boleh, boleh. Tapi dia kena meningkatkan ilmu dia lah. Kena ada ilmu lah. Jadi imam, pergilah kursus imam ke dan Bilal ke, atau mengaji. Jadi imam ataupun jadi orang masjid ni,
Sama ada dia noja ke apa ke, kemudian jadi Bilal, muazzin, kemudian jadi imam. Depa ni yang paling utama mengaji dulu sebelum makmum yang lain. Makmum lain ni jemaah biasa lah. Tapi kalau kau dah jadi imam, dah jadi AJK masjid, maka yang hak lebih utama untuk mengaji tu hak AJK masjid tu lah. Sebab dia duduk pegang masjid dan belum jadi imam. Tapi tak, dia tolong arrange kuliah ustaz, dia tak ikut. Dia arrange lah, dia buat lah kuliah. Ataupun dia tolong pasang mikrofon. Lepas pasang mikrofon, ustaz duduk buka, dia pun masuk bilik belakang. Dia masuk bilik belakang, dia balik Ustaz, balik rumah Ustaz, balik pergi pasar malam ke apa benda ke. Yang penting program ada. Yasin tahlil dia duduk lah, sebab siapa nak baca kalau tak dia, kan? Tapi kalau kuliah, orang lain boleh dengar, walaupun 1, 2, 3 je. Imam tak datang. Sebab apa? Aha. Okay, soalannya? Oh, Jumaat. Waktu khatib tengah khutbah tu dia duduk dalam. Macam tu lah. Oh, tengah semayang. Oh, tapi bilik belakang tu dia ada pintu luar. Boleh jadi dia pergi berkejur ke ikut belakang tu, dia keluar ikut pintu mimbar. Saya nak kata tak semayang, marah pula kan. Dia semayang tapi dia masuk ikut tepi lah kot, kan. So, biasa bilik belakang tu, bilik imam tu, biasa dia ada pintu pula keluar ke sana kan. Wallahu a'lam. Ataupun mungkin uzur lah kot. So dia orang ni utama sekali mengaji. Sebab dia orang yang memegang AJK, dan dia orang yang menjadi imam. Kalau tak berikutnya imam tu mati, imam dia nak ganti nanti. Hak imam 3 pula dia nak ganti lagi. So mesti orang yang nak pegang masjid ni paling kurang tambahlah sikit ilmu. Terutamanya imam lah yang paling utama sekali yang kita sebut sekarang. لأن الإمام أناطها بالعالم أما الأذان فأجازه من أي أحد ولأن الإمامة يتعلق بها من أحكام الصلاة ما لا يتعلق بالأذان. روى البخاري أن سبب كثرة حفظ عمرو بن سلمة للقرآن أنه كان هو ببلده يتلقى الركبان القادمين من المدينة فيأخذ منهم ما حفظوه فحصل له من حفظ كتاب الله الشيء الكثير فالعلم بالجد والاجتهاد. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, antara sebab banyaknya hafazan Amr ibn Salamah ini apabila huwa bi baladihi yatalaqqa ar-rukban al-qadimina min al-Madinah. Kerana apabila datang sebahagian segerombolan datang daripada Madinah, dia ni orang yang datang pergi jumpa dan mengaji, ambil Quran daripada orang-orang yang datang dari Madinah ni. Sebab itu Amr ibn Salamah lebih banyak hafal Al-Quran. Fahasala lahu min hifdhi kitabillah syai'il kathir. Maka berbeza dengan orang lain. Maka orang lain mungkin tak ambil kesempatan, tetapi yang Amr ibn Salamah, maka dia ambil kesempatan, dia mengaji dan dia ambil Al-Quran daripada orang-orang yang datang dari Madinah ni. Fal ilmu bil jiddi wal ijtihad. Dan ilmu mesti dengan al-jidd wal ijtihad, mesti tekun. Dan disebut dalam hatta Imam Muslim meriwayatkan hadis dalam bab salah, tapi dia kata ilmu itu tidak didapatkan dengan birahatil jasad. Ilmu tak datang dengan rehat-rehat. Ilmu tak datang dengan rahatil jisim, duduk goyang kaki ilmu datang, tak.
Ilmu datang bil jid wal ijtihad. Mesti mengaji, mesti belajar sungguh-sungguh. Bukan menyanyi-nyanyi. So nyanyi-nyanyi nak ilmu apa? Ilmu bukan pergi duduk kat kubur. Ngaji dulu, baru duduk kat kubur. Ngaji dulu. Tak ada ilmu transfer daripada kubur hak terus. Tak ada. Ilmu dengan jid wal ijtihad. Mesti mengajilah. Dah kalau dah diri sendiri tak mengaji, pergi ke sana, duduk menghadap kubur di setiap hari, apa yang dia mengaji, maka nak dapat ilmu macam mana? Kan? Maka ilmu mesti dengan berusaha sungguh-sungguh. Daripada sekolah, manjaddan wajada, manjadda wajada. Siapa yang sungguh-sungguh, dia akan dapatlah. Siapa yang tak sungguh-sungguh, dia tak dapatlah. Memang susah. Sebab tu tak semua orang boleh menuntut ilmu. Tak semua orang boleh menuntut ilmu. Ada orang memang tak mampu. Ada orang memang tak tahulah. Mungkin dia punya had penerimaannya tu dah lah, aku tak boleh nak tinggi-tinggi lah. Had tarni je lah yang aku mampu pun. So tak semua orang mampu mengaji. Tak semua orang mampu belajar ilmu hadis. Tak semua orang mampu belajar ilmu agama. Sebab itu mesti ada sebahagian. Hak yang sebahagian yang kita hantar ni yang mampu. Jangan hantar yang tak mampu. Yang tak mampu tu paksa lah macam mana pun memang tak boleh lah. So mesti ada kecerdikan jugalah kan. Kalau dah tak cerdik nak belajar agama susah jugalah. Zahab al-Hanafiyyah ila adami sihhati imamati as-sabi. Al-Hanafiyyah menyatakan tidak sah imam sabi. Sabi ni budak-budak yang tidak balik, belum balik, yang mencapai umur mumayyiz, itu dipanggil sabi. Dari sudut mazhab Al-Hanafiyah, tidak sah budak kecil jadi imam. Sabi jadi imam. Alladhi dunal bulugh, yang belum cukup umur. Fi fardis salati wa nafliha, fardu pun tak boleh, sunat pun tak boleh. Maksudnya tak boleh jadi imam kepada orang yang dah baligh. Wa dhahaba al-Malikiyyah wal Hanabilah, adapun Malikiyah dan Hanabilah, ila adami sihhati imamati fil fardi dunan nafli. Yang tak boleh itu yang fardu. Sunat boleh. Yang fardu tak boleh jadi imam kepada yang dah baligh. Tapi dia jadi imam salat istisqa. Boleh tak? Boleh lah. Dia jadi imam solat hari raya. Boleh lah sebab sunat kan. Adapun Asy-Syafi'iyah ila sihhati imamatihi fil fardi wan nafli. Dalam mazhab Syafi'i sah. Sama ada fardu ataupun sunat boleh berlaku. Dalam mazhab kita Syafi'i, budak-budak yang belum capai umur baligh sah jadi imam kepada yang dah baligh. Dalilnya hak yang kita baca lah ni, tajuk bab ataupun hadisul bab. Bagi itu dalilnya, iaitu Amr ibn Salamah. Apabila dia kata pada ketika itu dialah yang paling banyak hafal Quran dan dia dikedepankan oleh orang kampung dia, dan pada ketika itu dia kata umurnya lebih kurang 6 atau 7 tahun. Wa dalilul a'immatu thalathah ma ruwiya an Ibn Abbas. Adapun tiga mazhab yang awal tadi tu, Abu Hanifah dua-dua tak boleh. Fardu tak boleh, sunat pun tak boleh. Hanabilah dengan Malikiyah fardu tak boleh, sunat boleh, berdasarkan satu hadis, la ya'ummal ghulam hatta yahtalim. Tak boleh seorang budak gulam jadi imam sehingga dia dah baligh, hatta yahtalim. Wa li'anna salat as-sabi nafilatan fi haqqih fa salatuhu bil muftaridin ikhtilafu fi niyyati bainal imam wal ma'mumin. Kerana salat budak-budak ni dikira nafilah. Salat budak-budak yang belum baligh dikira solat sunat. Dia solat fardu, dia solat maghrib, tapi dia tu belum ada tanggungjawab lagi, tak wajib lagi, maka dikategorikan nafilah. Oleh kerana dia nafilah, maka ikhtilafun niyyah, balik kepada perbahasan yang dah kita bahas dah sebelum ini, innama ju'ilal imamu liyutamma bih, imam dijadikan untuk diikuti, wala takhtalifu alaih, jangan berselisih dengan imam. Maksud jangan berselisih dengan imam sampai niat pun tak boleh selisih.
Kalau imam fardu, makmum kena fardu. Kalau niat imam tu sunat, makmum kena sunat. Sebab itu datang pandangan tak boleh imam solat fardu, makmum sunat. Tak boleh imam solat sunat, makmum solat fardu. Tapi mazhab Syafi'i boleh. Mazhab lain tak boleh. Sebab berdasarkan hadis, wala takhtalifu alaih. Jangan berbeza dengan imam. Imam dijadikan untuk diikuti. Maka ditambah dengan hadis ni, budak tak jadi imam sehingga dia dah cukup umur, dan budak ni tadi salatnya dikira nafilah. Pada hak budak tu lah. Pada hak budak tu, maka salat yang fardu orang besar ni tadi tak sama. Ikhtilafu an-niyah. Budak ni sunat, hak yang orang besar fardu. Amma dalilu Syafi'iyah, adapun dalil Syafi'iyah hadis bab, iaitu yang telah kita bacakan, wa anna man sahat salatahu li nafsihi sahat li ghairihi, kerana sesiapa yang salatnya itu sah bagi dirinya, sah bagi orang lain. Siapa yang salatnya sah bagi dirinya, sah bagi orang lain. Wa huwa riwayatu 'anil Imam Ahmad, dan juga salah satu riwayat Imam Ahmad. Wa yashhadu laha umum, dan didatangkan lagi dengan keumuman, ya ummul qaum wa aqra'uhum li kitabillah. Yang menjadi imam adalah aqra'uhum li kitabillah, yang paling bagus bacaannya ataupun yang paling banyak hafazannya. Itu dalil. Hadis Muslim. Wa man jazat imamatahu fil nafli jazat fil fardi. Siapa yang mengharuskan salat yang sunat itu, maka dah tentu yang fardu juga harus. Boleh. Wa huwa ikhtiyar Syekh Abdul Rahman Sa'di, dan itu adalah pilihan juga Syekh Abdul Rahman As-Sa'di. So budak-budak boleh jadi imam. Budak-budak boleh jadi imam. Al-qaulur rajih. Pandangan yang rajih, budak-budak yang tak cukup umur boleh jadi imam. Dalilnya Amr ibn Salamah, hadis ni. Kenapa kita pakai hadis ni? Kerana pertama, dia sahih lah. Yang kedua, tidak datang keingkaran dari Nabi tentang perbuatan Amr ibn Salamah yang jadi imam kepada kaumnya. Walaupun ada yang berhujahkan kemungkinan Nabi tak tahu, tak sampai berita kat Nabi. Tak mungkin. Kerana zaman ini zaman wahyu. Apabila ada saja perkara yang bertentangan dengan syariat, pasti turun wahyu kata benda itu salah. Dan kalau tak ada wahyu turun salah, bermakna hukum asalnya sah. Wa an Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah ta'ala fa in kanu fil qira'ati sawa'an fa'lamuhum bis sunnah fa in kanu fi sunnati sawa'an fa aqdamuhum hijratan fa in kanu fil hijrati sawa'an fa aqdamuhum silman wa fi riwayatin sinnan ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. Hadis Muslim. Dari Ibn Mas'ud radhiyallahu an, katanya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ummul qauma, yang jadi imam kepada kaum adalah aqra'uhum li kitabillah, yang paling aqra', yang paling hafaz Quran, ataupun yang paling banyak padanya Al-Quran. Fa in kanu fil qira'ati sawa, kalau ada dua orang yang qiraat, ini pun hafal Quran, hak ni pun hafal Quran. Hak ni hafal 30 juzuk, hak ni pun hafal 30 juzuk. Maka tengok fa'alamuhum bis sunnah. Siapa di antara dua orang ni yang paling tahu tentang sunnah Nabi? Tengok. Oleh kerana Quran masing-masing ada. Maka yang kedua, tengok yang mana paling faham sunnah, yang mana ada ilmu lebih tentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa in kanu fi sunnati sawa, terror dua-dua sama. Hak ni pun terror, hak ni pun okey, bagus. Dua-dua faham sunnah, ada ilmu. Maka fa aqdamuhum hijratan. Yang mana paling dulu hijrah? Pada zaman ni lah, zaman Nabi, yang mana hijrah dulu? Fa in kanu fil hijrati sawa, sama pula, dua-dua hijrah sama. Maka ditengok pula fa aqdamuhum silman, siapa yang masuk Islam dulu?
Siapa yang masuk Islam dulu? Dalam riwayat yang lain, sinnan. Siapa yang tua? Siapa yang paling tua? Dia jadi imam. Wala ya umman narrajulu. So itu syarat-syaratnya yang disebut dalam hadis. Ini syarat yang disebut dalam hadis. Nak jadi imam, pertama aqra'uhum li kitabillah. Yang paling hafal lebih layak lah. Yang kedua, kalau dua-dua okey, bagus, dua-dua hafal, maka tengok pula yang mana lebih faham sunnah, ada ilmu tentang sunnah. Dua-dua tera, tengok pula yang mana lebih apa tadi? Hijrah. Zaman kita tu mana siapa yang hijrah? Tak ada lah. So hijrah tu tak masuk bab lah. Berikutnya hak mana masuk Islam dulu. Tiba-tiba ada muallaf dengan seorang yang dah memang lahir Islam. Dah tentulah yang diutamakan yang Islam dululah. Tapi kalau yang masuk Islam tu dah lama, hak yang muallaf ni lebih banyak Quran daripadanya, dah tentu muallaf ni lah. Kemudian sinnan, umur. So seniority. Dalam Islam kita tidak, apa orang kata, tak mengesampingkan seniority. Lagi senior, lagi kita kena hormat lah, kan? Sama juga kan, di sisi antara para alim juga begitu. Yang dikatakan apa nama, kibar. Apa maksud kibar? Kibar dari sudut ilmu dan umur. Ilmu dan umur. Tapi kalau umur muda, lebih banyak ilmu dari hak yang tua, dah tentulah hak yang ni kibar lah. Hak yang muda ni, walau muda, kibar. Tapi kalau dia ilmunya pun banyak, umurnya pun banyak, kibar lah. Lagi kena utama dia dululah. Ini adab. Islam ajar adab. Ada ustaz yang lebih tua daripada kita, utamakan dia dululah. Dia lagi tua daripada kita kan. Senior. Kalau asal imam lah. Asalnya imam. Berikutnya dan berikutnya. Lepas imam, itu yang utama sekali, imam. Daripada salat, Nabi nak ajar kepada kita kehidupan. Oleh kerana salat ni kita utamakan orang yang lebih afdal, begitu juga dalam dunia. Maka kita utamakan orang yang lebih afdal. Orang yang lebih ada ilmu tentang masalah tu, maka kena utamakan dulu. So orang yang alim ataupun orang yang ada ilmu dan tua pula tu, dah tentulah kita kena dahulukan dia dulu. Walaupun mungkin ada pandangan dia yang kita tak setuju. Walaupun mungkin ada pandangan dia yang kita tak setuju. Tapi tu majlis dia ya. Tu majlis dia. Bukan maksudnya benda salah, benda diperselisihkan. Dan dia memilih pandangan itu. Itu majlis dia. Kena hormatlah. Kalau tak setuju, nanti kita bahas kat luar. Belakang. Tak? Ilmu. Apa yang dikatakan ilmu? Kalau manhaj salah, maka dah tentu tidak. Manhaj merepek, walau dia tua macam mana pun, tua dalam merepek, apa baik dah. Ahlul bait memang dah tentu. Tapi Nabi kata, man batta'a bihi amaluh lam yusri' bihi nasabuh. Ni tok dia kata, sesiapa yang batta'a bihi amaluhu, sesiapa amalannya tak ada, batta'a bihi amaluh, amalan tak ada, apa tak ada, lam yusri' bihi nasabuh, nasab keturunan yang baik pun tak boleh tolong. Wahai Fatimah, Nabi cakap kat keluarga dia kan, kalau Fatimah curi, aku potong tangan dia. Dia keturunan Nabi, dah curi, potong tangan. Walau dia Ahlul Bait. Ahli sunnah menghormati Ahlul Bait, yes.
Ahli sunnah menghormati ahlul bait. Tapi kalau ahlul bait menyelisihi Nabi sendiri, maka kita tidak mendahulukan dia. Lam yusri' bihi nasabuh, nasab keturunan, walaupun kata keturunan ahlul bait, tapi pengamalan penuh bid'ah, pengamalan penuh khurafat, pengamalan penuh syirik, tak ke mana lah. Tak ke mana. Kalau amalannya bertepatan dengan sunnah, ahlul bait lagi, yes, kedudukannya lagi tinggi daripada kita. Of course. Dan kita hormat. Mesti ahli sunnah orang yang paling sayang ahlul bait. Ahli sunnah orang yang paling menghormati ahlul bait. Puak-puak Syiah Rafidah, dia mendakwa dia ahlul bait, tapi dia kata dia ahlul bait, tapi akidahnya rosak. Ini keturunan ahlul bait pun tak boleh tolong. So ingat, you ahlul bait, amalan pun kena amalan hak betul, hak Nabi aja, hak tok aja. So kalau tok aja something kau tak nak ikut, menyelisihi lagi, maka jangan bangga sangat lah. Jangan bangga sangat. Tu ditambah lagi hak keturunan Syekh malam Jumaat. Tu bukanlah. Jangan salah faham. Ahli sunnah suatu mazhab yang paling sayang dan menghormati ahlul bait, ahlus sunnah. Ahlus sunnah tu siapa? Hak ikut dalil Quran, sunnah. Dan tentulah ikut Nabi lah. Apa kita cakap tadi? Apa isu tadi? Kibar. So dalam Islam, kibar sinnan wa ilman, hak tu paling utama sekali lah. Tapi kibar juga boleh jadi orang muda. Orang muda tapi ilmunya banyak. Ilmu Allah kurniakan dia ilmu yang, dan dia seorang alim. Dia kibar. Dia kibar walau umurnya muda. Walau umurnya muda. Tapi kalau ilmunya besar, umurnya pun besar, lagi-lagilah kena hormatilah. So Islam ajar adab. Daripada salat tu kita kena taat kepada imam, macam tu jugalah adab yang sama kita bawa luar salat. Kalau ada 2-3 ustaz, seorang bertanya, saya nak ustaz A jawab. Jangan ustaz B, ustaz C sibuk. Sebab soalan ditujukan kepada ustaz A, dia jawab. Jangan menyampuk. Situ adab. Tambah pula kalau sekiranya hak sebelah kita tu hak kibar. Dan tentulah soalannya mesti ditujukan kepada kibar lah. Makin berilmu, makin tunduk ke bumi. Wallahualam. Jadi bersangkutan yang berikutnya tu, wala ya umman ar-rajulu rajula fi sultanihi. Berikutnya, tadi syarat umum ya. Tadi syarat umum nak jadi imam. Tapi setelah dilantik jadi imam, maka dia lebih berhak dekat tempat dia. Walau datang orang alim kat tempat dia. Orang alim tu datang kat tempat dia, dan dia yang imam tu telah dilantik, maka orang alim ni tak boleh curi tempat tu. Sebab itu dia punya tempat dan dia lebih berhak kepada tempat dia. So, kata Nabi, la ya umman ar-rajulu rajula. Jangan tiba-tiba kita pergi satu masjid, oleh kerana ai ustaz, orang pun kamat, kita menderu ke depan. Tahu imam dia ni ada imam, of course lah, ustaz lah kan. Tapi ada imam, apa hal ni ambil tempat aku imam. Kau memang luku ustaz, memang ya, memanglah kau ustaz, tapi yang jadi imam kat sini aku. So kalau ustaz tu menderu ke depan, nampak tak ada ilmu lah. So ini Islam ajar lah. Sebab tu tak boleh iftiad alil imam yang kita sebut dah dulu. Iftiad alil imam.
Imam lambat sikit perut. Kita masuk, apa hai imam lambat saya ni? Orang dah ada meeting lepas ni. Kamat. Dia pergi naik je imam. Haram telah mengambil tempat imam tu. Tak boleh. Wala yaq'udu fi baitihi ala takrimatihi illa biiznih. Dan jangan duduk wala yaq'udu fi baitihi, dekat rumah kawan tu, ala takrimatihi, dekat tempatnya tu, kita pergi duduk pula kat tempat tu. Kita masuk rumah orang, ada sofa. Kita dah sebut dah sebelum ni kan. Ada sofa biasanya sofa hak single tu janganlah duduk kat situ, tuan rumah punya tu. Ataupun kita tahu memang tuan rumah memang dia duduk situ, memang dia duduk situ, tu tempat dia. Kita pun pergi melawat, menziarah dia. Jangan ambil tempat tu, tu tempat dia. Illa biiznihi, melainkan dengan izin dia. Melainkan dengan izin dia. So bila masuk rumah orang, jangan terus suka-suka je nak duduk. Tunggu dia izin dulu. Silalah duduk, buat macam rumah sendiri. Duduklah. Selagi dia kata jangan duduk, jangan duduklah. Duduk pula dekat si. Oh, sedap pula kursi ni. Korang duduk ni. Datang tuan rumah. Dia ni lawan tu okey. Kemungkinan orang kita pun bukan reti bab ni pun kan. Kemungkinan orang tak apa duduk. Okey lah kan. Duduk lah. Minta maaf lah duduk kat sini pula. Dia kata tak apa duduk lah. Duduk. Saya boleh duduk kan. Dia pun ambil kursi kayu dia. Kursi kayu, stool. Okey lah, sebab dia dah bagi izin. Kalau dia tak bagi izin, jangan kata-kata duduk. So ini adab. Daripada solat, bawa kepada luar solat. Istihbabu wilayatil imamah lil afdal fal afdal. Maka hadis ni ajar kepada kita, al-imamah, kedudukan imam ni al-afdal fal afdal. Cari orang yang paling afdal dulu, berikutnya. Maksudnya, hak ni hafizul Quran. Dia dulu. Berikutnya, tak adalah hafiz Quran. Antara kita ni, dia paling banyak lah. Kau jadi imam lah. Dia pula tak ada. Hak tinggal hak yang kawan ni pula. Kawan ni lah jadi imam. Hak berikutnya, hak ni pun tak ada, apa pun tak ada. Oh, ni paling bagus kot. Ilmu dia banyak lagi. Dia ke depan lah. So al-afdal fal-afdal. Wal-fadlu huwa bil-ilmi syar'i. Dan yang dikatakan fadl, kelebihan itu adalah ilmu syar'i wal-amalu bih, dan beramal dengannya. Dia ada ilmu dan dia beramal dengannya, dia lebih berhak untuk dikedepankan lah. Al-wajibu an yakuna hadha darsan lil muslimin fi umumil wilayat. Jadi ini keumuman ni mengajar kita orang Islam tentang adab ni. Fala yuqaddama fiha, dan jangan kita mendahulukan ataupun melantik satu orang yang bukan ahli. Jangan lantik orang yang bukan ahli. Ni hak duk pergi jampi tu, merepek-repek tu, Quran pun tak reti baca. Ni duk sibuk lah, menjampi lah, ke benda lah, macam-macam. Quran tak reti baca. Dah kenapa ni? Orang panggil ustaz dia. So ini merepek. Dan syarat hak yang nak dikatakan orang ahli ni, al-amanatu wal quwwah. Ada amanah dan ada kekuatan lah. Dan kalau sekiranya idza duyi'atil amanah fantazir sa'ah, kalau kita bagi sesuatu yang bukan pada ahlinya, tunggulah hancurlah benda tu. So kalau kita pergi lantik orang yang tak pandai mengurus, hancurlah tempat tu. Kalau kita lantik orang yang tak sepatutnya, habislah, rosaklah, kiamatlah jadinya. Takunul imamah liman huwa aktsaru hifdhan li kitabillah. Sama yang tadi, imam maka yang paling banyak hafaz kepada kitab Allah. Kerana kitab Allah itu asasul ulumin nafi'ah. Kerana kitab Allah Al-Quran itu asas kepada ilmu yang bermanfaat. Faman kana fihi a'lam kana min ghairihi afdal. Fal'ibratu biman huwa a'lam bi kitabillah. Ibrahnya orang yang paling faham kitab Allah. Hafal, antara hafal dengan alim pun ada juga bezanya.
Hafal je, fahamnya hidup. Hafal Quran tapi pergi kubur, sembah kubur. Hafal Quran tapi bid'ah dulu kendian. Ni no lah. Ada orang hafal Quran dan ada orang yang lebih faham Quran. Yang utamanya lebih faham Quran tu, dah hafal Quran, dah faham Quran. Faman kana fi a'lamu wa fiqh salah walidha yuqaddam al-afqah ala man huwa akthar minhu hifdhan. Jika ada orang yang lebih faqih, itu dikedepankan dulu. Afqah, lebih faham kitab Allah daripada orang yang hanya semata-mata hafal Quran. Walakin laysa fi fiqh as-salati kadzalika. Fal muradu biqaulihi aqra'uhum li kitabillah, yang dimaksudkan aqra'uhum li kitabillah maksudnya yang paling banyak hafaz. Ahfazuhum au hifdhan lil Quran, aksaruhum hifdhan lil Quran. Kerana ada hadis lain, hendaklah menjadi imam itu aksarukum Quranan, aksarukum Quranan, yang paling banyak Quran. Kalau sekiranya dalam bab al-qira'atu sawa, maka yang paling faham sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Antara dua orang yang hafaz Quran, kemungkinan seorang ni hafal Quran, sunnah pun tak tahu. Dan seorang lagi tahu sunnah Nabi. Dia mesti dikedepankan. Fa inna sunnatul mutahharah hiya al-wahyu tsani. Kerana yang faham sunnah lagi diutamakan, kerana sunnah adalah wahyu kedua lepas Al-Quran. Wa hiya al-masdaru tsani lit-tashri'. Fa in istawaya fil ilmi bil Quran, kalau ilmu Quran sama, hafazannya sama, ilmu tentang sunnahnya sama, itu hijrah dan yang macam kita sebut tadilah. Dan berikutnya umur. Berikutnya sahibul bait. Halo. Sahibul bait, tuan rumah ataupun orang yang ada kuasa atas sesuatu tempat, lebih aula bil imamah, lebih layak jadi imam daripada orang yang ziarah, daripada orang luar. Orang di situ lebih layak. Orang yang duduk situ kemudian datang menteri besar, mana lagi layak jadi imam? Menteri besar. Yelah, of course lah. Sebab menteri besar, dia menguasai negeri. Kan? So dia lebih layak untuk dikedepankan jadi imam. Imam yang ada tu kat Baitul Salam je. Kalau dah tahu Ustaz K dari AJN, walaupun Ustaz K imam kat AJN, tak boleh. Cannot. Tapi kalau Ustaz K MB Selangor, dia diutamakan lah sebab dia MB. Tak siap teman. Dalilnya, pada zaman sahabat semua, maka sahabat didahulukan jadi imam. Hatta salat jenazah Hatta salat jenazah, antara imam masjid dengan ketua kampung, salat jenazah, mana lebih layak je imam? Ketua kampung. Antara ketua kampung, ketua daerah datang. Apa tu? Maksudnya anak? Kalau yang meninggal tu keluarga dia semua ada, bapak dia, tiba-tiba MB datang, siapa jadi imam? Okay. Adakah bapak dia ataupun abang dia atau waris dia atau MB? Berikutnya, orang kita selalu faham salah. Antara ahli keluarga dengan imam masjid,
Siapa jadi imam jenazah? Imam masjid. Imam masjid. Bukan bapak dia, bukan anak dia, bukan waris. Sebab imam masjid dikuasa kat situ. Ha? Korea. Ha? Itu sunnah. Itu sunnah. Mana? Oh, imam. Bismillah. Itu nanti kita bahas lain. Ini kita bahas tentang basic. Siapa yang layak jadi imam ni? So, macam itulah berikutnya dan berikutnya dan berikutnya. Di rumah kita, kita imam. Rumah kita jemput, mainlah kenduri akikah. Ustaz K, sila datang kenduri akikah. Nak solat pula kan. Tuan rumah lagi berhak. Tuan rumah kata, no, hang ustaz kan, hang tak ustaz kan belakang. Aku imam. Sebab dia lebih berhak jadi imam. Macam itulah. Melainkan kena minta izin ataupun diizinkan. Dalil minta izin? Wallahualam. Nabi SAW bila datang ke tempat dah tentu Nabi didahulukan kan. Orang siapa nak jadi imam Nabi ada kan. So, silakan Nabi dululah. Kan Nabi dululah. Tapi yang lain macam tu lah. Habis? Ada apa nak tanya? Apa soalan tadi? Apabila kita kata sesuatu perbuatan itu kufur, adakah semestinya pelakunya kafir? Tak ada ulama yang cakap macam tu. Tak ada ulama yang cakap macam tu. Apabila sesuatu perbuatan dihukumkan kafir ataupun perbuatan ini kufur, tak semestinya pelakunya mesti kafir. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Nak yang mana? Sama je. Siapa yang tak berhukum dengan hukum Allah, kafir. Dalam page yang sama, siapa yang tak berhukum dengan hukum Allah, fasik. Dalam page yang sama, siapa yang tak berhukum dengan hukum Allah, apa tadi? Zalim, fasik. Fasik. Mana satu? Adakah kafir mesti zalim? Boleh kalau nak kata zalim, nanti kata itu. Adakah mesti fasik itu kafir? Adakah mesti zalim itu kafir? Apabila Ibn Abbas, para sahabat lain menyatakan kufrun duna kufrin, apa maksudnya? Kufrun duna kufrin, kekufuran yang tidak kafir. Perbuatan itu kufur, orangnya itu tidak dihukum kafir.
Al-Khawarij angkat slogan, siapa tak hukum dengan hukum Allah kafir lah dan sebagainya. Tapi para sahabat tak faham macam tu. Al-Khawarij menghukumkan pelaku dosa kafir. Pelaku dosa kafir. Sebab waman lam yahkum bima anzalallah, dia suka sangat ayat wa'id, ayat ancaman. Para sahabat tak faham macam tu. Para sahabat tidak menghukum begitu. Ada para ulama yang menghukumkan orang yang meninggalkan solat kafir. Dua qaul, qaulai min ahli sunnah. Dua qaul dalam ahli sunnah tarikus salah, orang yang meninggalkan solat. Sebahagian kata kafir, sebahagian kata tidak kafir. Dia muslim asi, bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan adakah orang yang bermaksiat kepada Allah kafir? Tak, belum tentu. Kena tengok pula kepada kemaksiatan yang dibuat. Sebagaimana benda yang baik itu ada darajat, benda yang buruk, bid'ah, kekufuran ada darakat. Dia ada dia punya tingkatan-tingkatan. Ada bid'ah yang mukaffarah. Ada bid'ah yang boleh sampai kepada tahap kafir. Ada bid'ah yang tak sampai tahap kafir. Antara pelaku bid'ah maulid, menyambut maulid, dengan yang memang sembah kubur, sujud depan kubur, sama ke tak? Tak sama. Pelaku sambutan maulid bid'ah, sembah kubur bid'ah mukaffirah, bid'ah yang mengkafirkan. Ahli sunnah tak pernah faham Sabtu orang yang dihukum kufur amalannya, ataupun sesuatu amalan yang dihukumkan kufur, mesti orangnya kafir. Dah, mana sebila ahli sunnah faham macam tu? Para sahabat tak faham macam tu. Apabila kita kata perbuatan ini haram dan perbuatan ini sesiapa yang melakukannya kafir, takkah banyak dalil Quran kata begitu? Takkah banyak dalil hadis kata macam tu? Barang siapa yang sekian kafir. Barang siapa yang buat sekian kafir. Habis itu kafir kan artinya? Kalau kita kata kafir, jadi khawarij lah kita. Jadi khawarij lah. So hukum kafir kepada amalan belum tentu pelakunya kafir. Ahli sunnah adalah suatu mazhab yang paling lembut dan paling kasih sayang. Itu ahli sunnah. Ahli sunnah tak hukum pukal. Ahli sunnah tak hukum Syiah kafir. Ada? Tak ada. Tapi ada tak akidah dalam Syiah itu kufur, kafir? Ada. Ada akidah di dalam Rafidah punya pemahaman boleh membawa kepada kekafiran. Tapi ahli sunnah tak kata semua Syiah kafir. Mana ada? Sebila ahli sunnah kata macam tu? Tak ada. Idza tawaffara syurut wa imtina'ul mawani'. Mesti syarat-syarat dipenuhi dan mesti tak ada larangan, halangan yang boleh kita hukumkan dia sebagai kafir. Itu syarat dia. Syarat terpenuhi. Dia buat benda tu dengan jahil. Dia tak tahu. Rupa-rupanya benda tu boleh menyebabkan kafir. Kita tak hukum dia kafir. Al-uzru bil jahli. Datang perkataan al-uzru bil jahli dan sebagainya. Ada benda-benda yang tak boleh terima keuzuran. Seperti al-amru fid din atau al-amru, benda-benda dalam agama yang mesti tahu bil darurah. Duduk dekat negara Islam, tapi dia kata, sejak bila semayang ni wajib ya? No. Itu tak ada keuzuran. Memang tak ada keuzuran. Kau duduk dalam negara orang Islam yang ada TV 1, TV 2, TV 3 azan setiap kali semayang. Nampak gambar orang semayang dalam TV. Tiba-tiba dia kata, solat 5 waktu lah, aku tak tahu pula wajib. Ini tak masuk akal. Ini tak boleh terima keuzuran. Tapi daqaiqul masail,
benda-benda masalah yang daqiq, yang mendalam. Tak semua orang tahu. Jumpa bomoh, kafir ke tak? Depends. Tengok. Jumpa bomoh boleh membawa kepada kekafiran. Tapi tak semua orang yang jumpa bomoh mesti kafir. Tak. Pakai tangkal syirik. Tapi pelaku yang pakai tangkal belum tentu musyrik. Belum tentu. Sebab dia pakai tangkal, sebab ustaz dia ajar macam tu. Ustaz dia kata boleh pakai. Dia tak tahu, dia pakailah. Dia pergi kubur, duk jilat batu nisan. Dia tahu tak jilat batu nisan tu bid'ah? Dia tak tahu, ustaz kata boleh. Yang mati ni wali. Yang mati ni wali. Mestilah batu nisannya lazat. Maka dia pun jilat lah batu nisan tu. Oh, lazat gila. Manis. Dia sangka bahawasanya baca Al-Quran dekat kubur itu lebih senang sampai kepada mayat. Sebab ustaz dia ajar begitu. Sebab apa? Duduk sebelah, masuk terus. Masuk terus dalam kubur. Betul juga, kan? Kalau baca kat rumah jauh. Nak pergi kat kubur tu jauh. Angin, tiba-tiba angin pula ke sana pula. Nak kena cari pula Google Map. Termasuk kubur orang lain pula. Ini apa? Baik, dia buat benda bid'ah tu. Dia tahu tak benda tu bid'ah? Dia tak tahu. Tapi ustaz dia ajar je nak macam mana. Ni banyak yang pergi dekat tempat tu sebab dapat biasiswa free. Dapat biasiswa free. Pergi sana. Balik-balik tak ke mana. Pergi ke sana kemari sebab orang kata bagus tempat ni. Tadah air lotion. Pui. Dah jadi alim, kan? Dia buat demikian sebab apa? Sebab Tok Syekh dia ajar, sebab ustaz dia ajar. Tak boleh hukum dia ahli bid'ah. Al-Imam Syatibi sebut dalam, hatta Al-Imam Syatibi sebut dalam apa nama tu, Al-Muwafaqat, orang awam tak boleh dihukum sebagai ahlul ahwa wal bid'ah. Orang awam tak boleh dihukum sebagai ahlul ahwa wal bid'ah. Kenapa? Kerana orang awam tak tahu. Dia buat itu dengan sangkaan bendanya itu sunnah. Dia buat demikian, ustaz dia ajar. Al-Imam Syatibi sebut, Al-Imam Syatibi Wahabi ke apa? Al-Imam Syatibi Asy'ariyah. Al-Imam Syatibi sebut orang awam tak boleh dihukum ahlul bid'ah. Habis siapa yang boleh dihukum ahlul bid'ah? Kepala dia tu lah, kepala dia tu. Kepala dia tu yang faham, yang yakin, yang mendakwahkan kepadanya, yang mempertahankan bid'ah tu, yang ba'da iqamatil hujjah, lepas didirikan hujjah still atas bid'ahnya, ahlul bid'ah. Dan ini siapa punya kerja? Bukan Ustaz KM punya kerja. Ulama kibar. Kita tak kibar. Hak ni kerja ulama. Ulama yang akan menghukum, bukan Ustaz KA. Bukan Ustaz kat Baitul Salam. Tak. Kita kata ini hukumnya haram. Berzina hukumnya haram. Umum lah. Kita kata umum. Ini hukumnya kafir. Ustaz, apa hukum kita sembah berhala? Apa hukum sembah berhala? Nak kata apa? Kafir. Kita kata dalam konteks itu, perbuatan itu kafir. Oh, ustaz, kawan saya sembah. Oh, ya ke? Nanti dulu panggil di sini. Panggil. Kau tahu tak yang kau sembah tu apa? Tanya dulu, bang. Dia bertahankan. Oh, ini Quran kata boleh sembah patung, sujud kat patung, boleh. Barulah berikutnya.
syarat telah terpenuhi dan tak ada halangan untuk kita hukum dia. Apa syaratnya? Jahil tak boleh hukum. Dia tak tahu, dia jahil. Orang yang dipaksa, mukrah, orang yang dipaksa, kafir ke tak? Ustaz, apa hukum cakap Allah sekian. Kena tengok konteks lah. Apa hukum kata Allah ada dua? Apa hukum tidak percaya Allah Subhanahu wa ta'ala wujud? Apa hukum Allah itu tidak ada kuasa? Jawapannya apa? Kafirlah. Tapi kita tak tahu keadaan orang tu. Apa hukum? Kau sebut sekarang? Alamak, pistol dah kat ni, tepi ni pistol ni. Apa hukum? Kau cakap Syekh Albani kafir. Udah. Apa hukum kata orang kafir? Kalau tak kawan tu memang betul kafir, balik kafir tu ke hang. Kan? Kita pun kata, apa hukum kata orang kafir? Boleh balik kepada hang kafir. Tapi itu hang lah. Umum. Tanpa ta'yin. Tanpa meletakkan individu. Tak. Hukum menghukum orang kafir. Kalau sekiranya orang ini tidak kafir, balik ke orang yang cakap kafir. Tapi dah. Belum tentu lagi. Ni, pistol kat sini ni. Kau nak masuk grup kami, kata Albani kafir. Sekarang. Aku tembak. Kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah kafir. Nak cakap apa? Berani sangat. Kalau dia itu begitu imannya tinggi, lantaklah. Bunuhlah aku. Yang penting aku beriman kepada Allah segala-segala. Pang, tembak. Oh, dah tentulah darjatnya tinggi lah. Tapi kalau kita, nanti dulu fikir mati ni amal tak banyak lagi. Kan? Albani kafir. Apa hukum dia? Orang tu dia dipaksa, tak dihukum kafir ya? Boleh terima tak bab ni? Oi, ahli kuburiyun. Ini umum ya, kita tak ada kubur kat sini umum. Kalau kita tak kata dia, kita murjiah. Nah, syaratnya apa? Idza tawaffara syurut wa imtina'ul mawani'. Ni, dua ni. Ada cukup syarat, tak ada halangan. Siapa yang nak menentukan syarat dengan halangan ni? Orang alim. Bukan Ustaz KA Bukan kita ni. Bukan. Kita sebut umum. Hukum ni kafir. Habis tu dia kafir ke tak? Aku bukan ulama. Itu berikutnya. Mesti ba'da iqamatil hujjah. Mesti setelah ditegakkan hujjah dulu. Berikutnya, supaya, kenapa mesti ditegakkan hujjah? Supaya kita memastikan syarat-syarat tadi terpenuhi dan tidak ada halangan yang untuk kita hukum dia sebagai ahli bid'ah. Itu penting iqamatul hujjah. Selagi kita tak buat iqamatul hujjah, ahli sunnah tak hukum dia kafir. You jangan tanya Mamat ni nak, you tanya amalan ni. I jawab, amalan ni kafir, pelakunya boleh jatuh kafir. Tak payah sebut nama. Aku tak mau hukum. Aku tak mau hukum individu. Sebab itu bukan kerja kita. Itu kerja ulama ba'da iqamatil hujjah. Iaitu siapa? Alim-alim fatwa lah. Alim-alim fatwa panggil. Dulu dipanggil Abu Ya lah.
Dipanggil Abuya, kemudian dibuat satu majlis, tengok dia faham ke tak. Dia pun kata, I bertaubatlah. Dan sebenarnya dan saya juga mengingatkan kepada pengikut-pengikut saya supaya bertaubat kepada Allah. Alah, tipu je. Tak dia lah nak tipu. Biarlah dia tipu. Kita hukum yang zahir. Kita hukum ni zahir. Sebenarnya Abuya, kan dulu ada timbul isu. Sebenarnya Abuya mulut je dia kata macam tu. Sebenarnya dia tetap macam tu. Dan pengikut-pengikut dia yang bertaubat itu oleh kerana dah ditanya kan, maka itu taqiyah. Jadi Syiah lah kita. So dia kata begitu, sedangkan dalamnya hak tu dia ambil dalil yang tadi tu. Wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Hati jantungnya itu tetap yakin dengan iman. Ucap kalam kufur boleh jadi kufur, tapi kalau hak kes yang sahabat tu dak, Ammar, keluarga dia habis kena bunuh belaka, hak dia ucap kalam kufur, tapi hatinya tetap dengan iman kepada Allah Ta'ala. Dia tak dihukum kafir. Puak-puak ni, budak-budak mentah hak yang pergi kat sana tu, yang pergi belajar, yang ditemu ramah oleh Syekh dalam video tu kan. Hak yang ditemu ramah budak-budak ni kita tak hukum mereka ahli bid'ah ya. Kita tak hukum mereka kafir ya. No. Mereka ni tak tahu apa ni, budak ni tak tahu apa. So kita tak hukum individu. Kita nyatakan amalan tu. Hak ni pun kalau tak faham kau katuk kepala pergi mengaji agama balik Hukmu kepada perbuatan di sini, hukum kepada individu kat sini tak sama Hukum perbuatan lain, hukum individu lain. Perbuatan tu kufur, tapi dia ni buat kenapa? Dia buat kena dipaksa. Kafir ke tak? Tak. Dia buat sebab tak tahu benda ni, rupa-rupanya syirik, dia tak tahu. Ustaz yang bagi tahu dia sorban boleh berlapis, jubah boleh berlapis, mestilah dia percaya. Dia tak tahu selama hari ni yang dia buat tu rupa-rupanya kita dah kena tipu kan. Tu satu hal lagi. Dah tak tahu cakap buat apa. Dah tak tahu ambo nakal je. Nakal. Maka cukup hak Nabi kata. Cukuplah seseorang itu dikatakan pendusta kalau pergi meriwayat semua benda yang dia dengar. Dah cukup kita kata dia pendusta. Kan? Cukuplah seseorang itu, kata Nabi, dikatakan pendusta kalau pergi menakalkan semua benda yang dia dengar. Orang mukmin bagaimana? Yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsana. Dengar. Fayattabi'una ahsana. Ikut yang ahsana. Ikut yang baik. Yang baik itu siapa tentu? Sekali. Quran lah. Sunnah. Quran dengan sunnah. So, orang beriman bukan dengar saja. Tapi kena tapis. Ini semua nakal. Mayat boleh tanya malaikat. Nakal suka-suka dia. Memanglah dalam kitab. Nak tengok dalam kitab. Benda lucah pada dalam kitab. Dah kalau ustaz tak reti nak menyaring maklumat, jadi ustaz buat apa? Itu satu hal. Tak faham bagaimana cara ulama menulis kitab. Ni pak-pak Wahabi ni tak faham. Habis semua ni. Imam Abu Daud ada hadis bid'ah, ada hadis dhaif. Imam Ibnu Majah ada hadis dhaif. Mereka tulis ada metodologi. Al-Imamul Bukhari metodologi dalam sahih tak sama dengan metodologi dalam Adabul Mufrad. Tiba-tiba ada ustaz kata rawahul Bukhari. Full stop.
rawahul Bukhari. Full stop. Tu. Yang tulis buku keliru tu apa lah. Ustaz juga. Sufi. Naqal. Tapi kat nota kaki diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Full stop. Bohong. Kalau kita kata diriwayatkan oleh Al-Bukhari, maksudnya apa? Fi sahih. Kalau nak nakal daripada Al-Bukhari yang bukan dalam sahih, kena sebut akhrajahul Bukhari fi adabil mufrad. Di dalam adabil mufrad. Baru orang faham. Oh, ini belum tentu sahih ni. Kerana metodologi dalam sahih lain. Metodologi dalam adabul mufrad lain. Metodologi dalam tarikh lain. Al-Imam Tabari tulis semua benda. Al-Imam Tabari semua benda. Tapi dekat muqaddimah dia tu dah tulis dah. Hak yang aku nakal ni semua ni, tengoklah sanad aku. Tengok sanad, hak yang mana yang boleh pakai, pakailah. Yang hak mana tak boleh pakai, jangan ambil. Dan ada benda sebagainya yang aku tidak nakal, aku sendiri tak gamak nak nakal. Kata Tabari. Maka kitab ulama dulu ditulis dan dibaca oleh siapa? Ulama dulu menulis kitab di zaman ulama banyak. Dan siapa baca kitab mereka? Ulama lah. Kitab yang sama sampai ke zaman kita hari ini, yang baca siapa? Kita. Jahil. Orang jahil. Ulama tulis untuk ulama baca. Hak yang baca tu semua ulama belaka. Maka bila ulama baca, dia boleh saring tak? Yes. Ini boleh pakai, ini tak boleh pakai. Ini boleh pakai, ini tak boleh pakai. Ini boleh pakai, ini tak boleh pakai. Ini datang pula ngaji sana ngaji ni, perkataannya tahu ilmu hadis. Tapi tulis gitu aja umum. Mayat boleh bertanya kepada malaikat. Dah, stop. Orang bertanyalah. Selama hari ni kafar tu pun tak ajar macam tu. Kafar tu. UP kafar anak aku ajar, anak aku belajar nak exam ni, darjah 5 ni. Tak pun ajar, dia kata muka nakir je tanya. Dia tak kata ada manusia yang boleh nakal. Boleh menyoal jawab malaikat. Bila orang bising bombang. Ni lah puak-puak ni tak baca. Tengok kitab ni. Ya, kita tengoklah, kata terima kasih. Tengok. Hadis yang dia bawa tu. Geram. Tulis dalam Facebook. Hadis ini ada yang sahih dan mursal. Aku baling, kamu tahu. Apa maksud bila dia tulis ada yang sahih dan ada yang mursal? Apa maksud dia? Maksudnya ada yang sahih, betul sahih. Maksudnya boleh pakai lah kan? Ada yang mursal, daif. Sedangkan riwayat itu sahih secara mursal. Bukan ada yang sahih dan ada yang mursal. Sahih secara mursal. Geram ni. Apa maksud sahih secara mursal? Daripada rawi akhir sampai kepada tabi'in, sahih. Rijaluhu siqat. Daripada tabi'in kepada Nabi, mursal. Putus. Ada gap. Apa hukumnya? Daif. So yang marfu' 3 riwayat. Daif belaka, mursal belaka. Marfu' tapi ada rawi yang muttaham. Ada rawi yang tak boleh pakai. Daif jiddan. Munkar. Dan yang marfu' tak ada perkataan yang Nabi kata kat Umar tu. Umar kata, Nabi kata kat Umar, nanti bila dia datang, malaikat ni datang, kau jawab dekat dia. Man rabbuka, siapa Tuhan engkau? Tuhan aku Allah. Tuhan kau siapa pula? Kan? Man nabiyuk, siapa nabi engkau? Nabiku Muhammad. Nabi kau siapa pula? Dia tanya muka nakir pula. Nabi suruh Umar tanya. Tapi yang dalam marfu' riwayat itu tak ada. Perkataan di akhir itu tak ada. Siapa dia? Dah malaikat tanya. Ni siapa yang kena utus ni? Kami utus kat hang ke hang utus kat kami? Habis. Tak ada marfu' yang sahih. Mursal. Maksudnya mursal, terputus sanadnya, dhaif. Tapi still tak ada perkataan yang tu. Bohong orang.
Tulis berjela-jela. Panjang tulis berjela-jela. Habis orang baca pun lost. Oh, memang alim sungguh dia ni. Alim, tengok tulis panjang. Alim. Kehan ni apa tak adik? Kan? Dah cukup dah, hari 9.30 lambat dah ni. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.